Itu hakikat apa yang berlaku. Walaupun video yang terputus dan tidak sebutkan cerita bagaimana permulaan awal Islam sampailah kepada apa yang berlaku pada kita yang terakhir pada zaman Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924. Bermula daripada satu kejatuhan, bermula daripada kenaikan Islam tersebar daripada timur ke barat, bahkan seluruh dunia. Bayangkan tengok. Kemudian sampai ke akhir zaman, fitnah yang berlaku tak ada Islam, sedikit demi sedikit kita dah jatuh. Empayar Islam yang sebab dah jatuh. Dan yang terakhir sekali apa yang berlaku di Turki, kerajaan Turki Islam Utsmaniyah, Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924. Dan inilah hakikat sebenar. Satu hadis Nabi sebagai penutup kita. Jika qala ahadukum qad halakan nas, disebut kalau salah seorang daripada kita ataupun daripada semua manusia yang ada orang yang bercakap manusia dah pun rosak, manusia semua rosak, zaman hari ini zaman yang rosak, fa huwa ahlakahu, dia lah orang yang paling rosak. Kalau kita cakap dunia dah rosak, manusia dah rosak, ketahuilah orang yang cakap tu orang yang paling rosak. Baik, apa maksud dia? Islam tak suruh kita hanya sekadar memperhatikan dan melihat saja kerosakan-kerosakan yang berlaku. Sudah pasti Allah akan tanya apa yang kamu buat pada zaman, pada masa kamu. Ta'aibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanana aibu siwana. Kamu mencela zaman kamu tapi kamu berada pada zaman kamu. Dan tidak ada kecelaan pun melainkan sudah pasti kita juga ada kecelaan tadi. Apa tugas kita hari ini? Tugas kita hari ini iaitu dengan cara ibda binafsik sumaliman ta'am. Jaga diri kita, mulakan dengan diri dan orang yang berada di sekitar kita. Kita pencorak, pencetus, bahkan kita juga mempunyai saham sama ada baik ataupun buruk masyarakat yang akan datang, bahkan masyarakat yang ada pada hari ini. Sebab itu maka jadi kita Islam yang sebenar, ambil kita Islam yang sebenar dan pastikan yang keluarga kita dan juga kaum masyarakat kita keliling kita. Maknanya kita mengamalkan Islam. Paling kurang pun kita katakan tunjukkan syiar Islam yang cukup hebat. Sebagaimana pada zaman-zaman awal Islam dan zaman pertengahan Islam, sebelum jatuhnya Islam sebagaimana hari ini, seolah-olah macam kita dah tak ada harga. Sebab itu kat mana kita nak letak, bahkan mungkin Allah akan tanya kita, bahkan sekadar mungkin sudah pasti Allah akan tanya kita apa yang telah kita buat untuk masa depan Islam yang dijadikan. Bagi suku yang lepas, saya boleh sebut kaitan tentang Dajjal. Dajjal datang pada zaman. Ada ulama yang mengatakan Dajjal ada 7 buku lagi. Antara Dajjal, ciri-ciri Dajjal mula-mula sekali dia datang, dia bawa benda yang baik. Dia buatkan kebaikan pada manusia, dia tunjukkan baik, dia ajak manusia kepada kebaikan. Tapi manusia tak sedar, kat tangan Dajjal tu ada syurga. Sebenarnya adalah neraka, tapi dijadikan sebagai syurga. Orang yang tak ada ilmu, orang yang tak beriman, dia akan ambil syurga dunia ni. Dan orang yang beriman, dia orang akan sanggup duduk walaupun dalam neraka, iaitu neraka dunia. Akhir sekali dia berisukan orang kuasa yang tak ada hujan, dia boleh tahu juga semenjak Dajjal tetap semua dia, tapi dia boleh sesatkan manusia. Dan kita takut kita terpengaruh dengan dakwah Dajjal. Walaupun mungkin kalau tak Dajjal tak datang sekalipun, tapi dia punya da'ayah dia pun ada pada zaman hari ini. Tapi kita lihat sekurang-kurangnya mulakan dengan diri, menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu bersama-sama dengan orang yang soleh, maka sudah pasti Allah akan pelihara kita dan mudah Allah akan jauhkan keluarga kita, diri kita dan keluarga kita daripada segala bencana-bencana yang telah kita tengok tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau sekali ada persoalan bagi kongsi. Okey, kita solat. Okey, solat seperti sedia maklum bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah solat. Seperti sedia maklum bacaan Fatihah semasa solat adalah sekurang-kurangnya didengari oleh telinga kita. Sebab kita ada rukun qauli, kita ada rukun fi'li. Rukun qauli adalah menyebut kita yang kita sebut antaranya Allahu Akbar, bacaan kita. Bacaan nama aku baca. Bila baca ni sebutan mulut mesti ada suara. Orang yang bisu sekalipun, dia bisu ni buka dan bisa terbut, tapi dia boleh keluar juga suara. Dia boleh keluar suara bunyi pun dia wajib kena keluarkan suara dia. Walaupun dia buka dan bisu, kalau ada suara dia kena keluarkan suara dia. At least ada suara yang dia keluarkan, walaupun sebentar tetap sebagaimana yang kita sebut. Ini kalau dalam kita fikir. So bacaan Fatihah hendaklah dibaca sekurang-kurang. Bagi dengar, kita sendiri dengar. Tapi jangan sampai satu suara kita baca Fatihah agak-agak bacaan yang
kita dengar. Baik. Sama ada handalah di negeri telinga atau dalam hati ketika rukuk. Sujud duduk antara dua sujud tahiyat awal dan akhir. Sama juga dengan bacaan-bacaan yang lain. Sebutan yang kita sendiri dengar dan kita tahu kita baca. Ada orang yang tak punya kod. Baca hati semua. Semua hati. Siapa yang baca hati solatnya tak sah. Terutamanya Fatihah. Begitu juga takbir, ihram dan sebagainya. Tempat-tempat tasyahud dia yang kita kena baca. Tak baca kat itu, tak didengar. Kalau tak baca masa bacaan dalam rukuk, tak ada masalah. Tak baca bacaan ketika bersujud, tak ada masalah. Tak baca tahiyat akhir, tahiyat awal dan sebagainya. Kita katakan takbir dan ihram dan juga Fatihah, solat kita tak berbatal. Itu penting. Baca tapi jangan mengganggu orang. Baca kita seorang yang dengar. Tengok juga imam. Imam tadi kalau dia jadi imam, wajib untuk dia baca kuat. Pada mana? Pada bacaan. Adapun yang lain pada setiap pergerakan. Sebut betul-betul lah imam tu. Bila nak sebut bacaan Fatihah, baca dengan jelas. Pada solat yang ini baca dengan kuat. Sebutan Allah Akbar, ini imam tak sebut. Atau dia kita buat imam masuk. Maka imam yang tak sebut, terbatal solat yang tadi kalau tak sebut. Kalau dia sebut terlalu perlahan, sehingga menyebabkan orang tak dengar. Sebut dengan kuat. Makmum pula jangan lebih kuat daripada imam. Makmum lebih daripada imam. Imam tak kata takbir dan tak takbir. Imam baca perlahan dia, imam jadi pondan, makmum pula jadi lagi kuat. So imam lebih daripada makmum kurang bacaan sebentar dan kekuatan dan bacaan kurang daripada apa yang baca dengan perlahan saja. Baik, yang kedua, saya pernah mendengar ada ustaz kata kita tak boleh sedekah ayat Al-Quran untuk sedekah Al-Fatihah pada orang yang telah meninggal. Minta pencerahan ustaz. Baik, apa tujuan kita baca Al-Fatihah? Ada tak nas yang mengatakan orang yang meninggal sedekah Al-Fatihah? Saya pun tak tahu daripada mana datang kita punya yang kita buat hari ini bacaan. Cuma yang ada dalam bacaan Yasin orang yang meninggal. Cumanya diambil ulama mentakwilkan dalam bacaan, setiap bacaan ada pahala. Terutama bacaan Al-Quran dia ada pahala. Maka bacaan Fatihah, kerana Fatihah itu umul kitab, ibu kitab. Seolah-olah ibu kitab ini mewakili semua ayat-ayat yang lain. Dibacakan Fatihah dan disedekahkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. Itu saja yang ditakwilkan oleh ulama, diterjemahkan, ditafsirkan dan diambil sebagai salah satu amalan. Baik, adakah amalan-amalan yang susah, bid'ah dan sebagainya? Walaupun Nabi SAW tak buat, tapi Al-Quran tetap dituntut untuk baca. Bahkan ganjaran dan pahalanya, mudah-mudahan Allah menjadikan ganjaran itu kepada kedua-dua puak kita ataupun kepada siapa yang kita baca. Cumanya untuk ditujukan pada keluarga jenazah dan sebagainya itu, saya takkan sekali wallahualam kalau ada dalil yang lain, saya tak menjumpa lagi lah yang menentukan dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya disedekahkan Fatihah kepada bangsa MH370. Hidup ke tak tahu, mati pun tak tahu. Sedangkan dalam Islam selama berapa tahun, bahkan dibolehkan bertahun-tahun kita tunggu satu tempat tu, kita tunggu lamanya kau boleh kena beritahu orang tak semuanya dikira sebagai dah meninggal. Untuk masa sekarang menunggu saja. Untuk kata kau meninggal, mereka ada bukti yang cukup. Semalam PM kita pun dah cakap, saya tak kata pun akhir itu terhempas. Dia kata tak terhempas pula, hari itu dia dah terhempas dah. Dia tak terhempas, kita pun dah meninggal, saya pun dah tak kata lagi dah kata saya sudah selesai. Cuma kita doakan kalau mudah-mudahan kalau hidup selamat. Kalau meninggal sekalipun bagi jumpa supaya kita ada bukti. Mudah-mudahan Allah gantikan kesukaan mereka dengan kelebihan mereka berada di akhirat, insya-Allah mudah-mudahan. Baik. Kemudian apa hukum makan membeli di kedai orang Islam yang main nombor ekor? Apa hukum makan dan beli? Hukum jual beli tak kira bukan Islam dan Islam, hukumnya harus sama-sama kita beli barang. Cuma ada keadaan. Kalau kita belajar kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Sirajul Bahar dan Minhajul Qasidin, disebut elakkan daripada bermuamalah dengan orang yang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang buat dosa. Dosa besar antaranya ini. Kalau saya pernah saya pribadi. Kalau saya apa yang saya buat? Saya pergi ke pasar malam. Kalau orang yang melihat kalau dia pakai rantai, kalau berulang, kalau yang lelaki memang saya akan tinggalkan. Walaupun harga dia murah, saya tak beli. Tak beli sebab apa? Sebab kita nakkan keberkatan. Keberkatan itu sebab bermula daripada apa yang kita beli. Bahkan orang yang menjual, orang yang buat, semuanya kita fikir. Tapi kalau beli juga, adakah Allah haram? Tak, ada dua haram. Cuma ada asas keberkatan. So kita pilih orang yang betul, yang orang yang warak, orang yang jaga agama dia, sudah pasti kita akan terjaga. Imam Haramain, dia ada anak. Dia pesan kat isteri dia, aku tak pernah akan masuk makanan luar daripada rumah ni kat dalam mulut anak aku ni. Dia nak bermusafir.
Tinggal isteri kat rumah. Dia takdirkan satu hari waktu dia musafir, isteri sakit. Bila isteri sakit, isteri dah sorangkan anak kepada bantu rumah. Bantu rumah dan anak nangis. Jadi dia ambil susukan dengan susu badan dia. Bantu rumah bagi susu badan dia. Susukan dia. Bila balik Imam Ramai, dia dapat tahu yang membantu rumah dia menyusukan anak dia keluar. Dia pegang kaki anak dia di atas kepala turun ke bawah. Dia korek dalam mulut ni supaya muntah kembali apa yang telah diminum. Sebab apa dia kata, aku takut bantu rumah aku ni barangkali mungkin dia makan makanan yang syufah, makanan yang di luar sana yang tak tahu datang daripada mana, dan sudah pasti akan memberi kesan kepada anak. Bab yang macam ni walaupun harus, tapi kita panggil babul warak. Warak ni menjaga benda yang harus daripada takut jatuh kepada benda yang haram. So hukum dia untuk beli barang daripada orang macam ni, kalau warak tinggalkan. Kalau nak beli juga harus, tapi kalau warak nak jaga takut jatuh benda yang haram, apa tinggalkan. Itu cara yang lebih baik. Kita jadi kita pergi kedai, lihat tu orang datang beli barang kita. Jadi barang harus kita susah dia bagi duit, kita ambil duit bagi barang susah. Tiba-tiba kita tanya, hang kata kat aku duit ni, duit ni hang ambil dari mana? Baru curi dari. Tanya saja bila bantu. Kalau terlalu detail kita akan hukum dia akan jadi hukum. Contoh orang bagi nasi kat kita, kita tanya dia, hang kita duit ambil mana nasi? Dia kata nasi ni belasah lah nasi orang. Maka automatik yang harus tadi bertukar jadi hukum yang lain sebab kita tahu. Lepas tu dalam Islam, tengok orang juga. Nak tanya, tengok orang. Kalau orang tu orang yang kita rasa ragu-ragu, mungkin kita boleh menafasi. Kalau orang yang berjanji, cukup hanya sekadar beli dan selesaikan. Tak perlu untuk ditanya, menjudi ke tak? Kita nak tanya macam tu. Tapi apa yang kita tahu, itulah yang kita hukumkan. Baik. Yang seterusnya. Hukum bermusafir pada hari Jumaat, setengah ulama kata haram. Tak haram. Musafir, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakan kepada mereka, jalanlah di atas muka bumi. Inna ardallahi wasi'ah fatamajirun fiha. Bumi Allah ni luas, berjalan. Allah suruh berjalan, maka hukum berjalan dia harus. Pergilah nak pergi mana pun. Hari apa pun pergilah. Cumanya ada hukum pekah berkaitan tentang hari Jumaat. Siapa yang keluar daripada rumah untuk bermusafir pada hari Jumaat, kalau dia keluar di awal pagi sebelum matahari naik, maka dia tak perlu solat Jumaat, dia buat solat zuhur yang difasalkan dan dijamakan. Tapi kalau dia keluar dah tengah hari dah, maka Jumaat wajib bagi dia. Jumaat wajib bagi dia. Dia kena solat Jumaat dia tak kumpul Jumaat. Walau bagaimanapun diperincikan oleh ulama, tengok perjalanan dia. Kalau perjalanan dia melalui kawasan-kawasan yang memang dia jumpa masjid dan dia terangkan, wajib solat Jumaat. Kalau dia melalui kawasan, contohnya highway, sukar untuk dia keluar pula exit mana-mana untuk cari masjid, maka pada waktu tersebut tak wajib solat Jumaat. Maka cukup hanya sekadar buat jamaah solat zuhur dan asar sahaja. Itu bagi orang yang keluar bermusafir pada hari Jumaat. Pastikan kita keluar pada awal pagi kalau tak nak solat Jumaat. Tapi kalau keluar juga, kalau jalan-jalan yang kita pergi, contoh kita pergi KL, kiri kanan masjid, solat Jumaat. Dengan duduk kita solat Jumaat. Solat Jumaat. Okey baik. Bagaimana hendak menyimpan merumuskan Al-Quran yang koyak dan rosak cara terbaik? Cara terbaik kalau Al-Quran hari ini dihapuskan dengan cara dibakar dan abunya dihanyutkan dalam air. Boleh juga dibakar dan ditanamkan di dalam tanah. Tapi cara yang air itu dialirkan lebih afdal dan lebih mulia dalam ikan. Tak nak buat apa-apa juga. Kalau dia buat sebisa-bisa tadi lipat, tak apa. Waktu tu kita dulu cuba pergi pegang dia punya alam rumah dia atas rumah. Penuh dengan Al-Quran, jelas-jelas ustaz dia jago sangat-sangat. Jumpa kat sampah, ambil petik. Ini salah satu tanda kita hormat Al-Quran. Maknanya sudah pasti ada ganjaran pahala. Kalau sebisa macam tu lipat-lipat masuk dalam Al-Quran, letak kat tempat-tempat yang lain. Kalau tak nak hapuskan lah. Melainkan kalau banyak terlampau bolehlah hapuskan. Sekarang ni kalau ikut negeri-negeri Malaysia, dia tak benarkan kita hapuskan sendiri, melainkan dalam diserahkan boleh dihantar dekat kajian agama. Hantar kat dia orang ada tarik-tarik tertentu untuk belum besar, biasanya dia akan buat kat tengah laut, maka akhirnya dibuat kat tengah laut. Itu cara dia. Baik, kemudian adakah kita bebas mengamalkan mana-mana mazhab? Contoh bila berlaku khilaf. Baik. Apakah hukum ikut mazhab? Apa hukum ikut mazhab? Dan apakah kesan kalau tak ikut mazhab? Baik, apa tujuan mazhab? Mazhab ni
Maksudnya nak memudahkan. Kita ada mazhab bukan sekadar mazhab, lebih daripada mazhab. Maksud mazhab ni pandangan daripada tokoh yang mujtahid, orang yang pakar di bidang Islam, sehingga dia mampu mengeluarkan hukum-hukum yang datang daripada Al-Quran dan dari hadis. Antaranya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan As-Sawri, Imam Al-Auza'i, Imam Hasan Al-Basri dan ramai lagi fuqaha yang lain. Bila mereka keluarkan pandangan, ada pengikut yang ikut mereka. Jadi pengikut yang ramai ini dinamakan kumpulan itu sebagai mazhab pada orang yang mereka ikut. Orang yang mereka ikut itu bukan dia reka-reka hukum, hasil apa yang dia faham dan dalil yang sampai dekat dia. Sebab itu yang menyebabkan timbulnya perbezaan di antara satu mazhab dan satu mazhab yang lain. Imam Abu Hanifah dia dapat dalil ni, Imam Syafi'i dapat dalil yang lain, maka dia hukum pada dalil yang dia dapat, dan Imam Abu Hanifah hukum pada dalil. Sebab itu yang berlaku perbezaan. Maka boleh tak nak ubah hukum satu keadaan dengan satu keadaan? Boleh. Imam Syafi'i waktu duduk dekat Iraq, pandangan dia lain. Waktu duduk dekat Mesir, pandangan dia lain. Pada masalah yang sama. Hukum boleh ubah. Kenapa kita tak ikut? Ada orang kata tak ikut mazhab, ikut Quran, ikut hadis. Kami, kalau sebenarnya Nabi mesti ada, pasti kami akan ikut Nabi, kami tak ikut orang lain. Masalah yang pertama, Nabi dah wafat. Kemudian orang yang faham, ulama. Kami ikut ulama. Dan ulama itu kami ambil yang paling kuat, paling hebat. Ulama yang paling hebat ni Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Mereka orang yang hebat, kami ikut mereka. Ni ada orang tak hebat tak? Kalau mereka hebat betul, apa yang mereka katakan, kami tak ada masalah, kita ikut. Ambil apa yang Imam Syafi'i ikut. Jika sahal hadis bahawa mazhabi, betul hadis, itulah mazhab aku. Contoh, zakat. Zakat di dalam Islam cukup besar. Setahun, okey, setahun kemarin masa dia kita keluarkan zakat. Baik, itu mazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita hari ini tengok mazhab Imam Abu Hanifah kata tak, cukup duit bayar. Contoh, kita buat kontraktor, dapat sekaligus dapat 30,000. 30,000 kena zakat tak? Kalau nak ikut zakat Imam Syafi'i nak kena tunggu hujung tahun. Hujung tahun 30,000 yang ambil kontraktor tu ambil, dia dah beli, dia dah beli itu beli ini, dah sekali tak keluarkan zakat. Sebab tak layak tak keluarkan zakat. Sebab itu ikut mazhab Imam Abu Hanifah, dapat saja terus keluarkan. Gaji, contohnya kita kerja, Tuan Taufik kita kerja jadi CEO Syabas, bulan 50,000 gaji. Betul? CEO Syabas bulan 50,000. Setiap bulan dia kena keluarkan zakat. Setiap bulan keluarkan zakat. Sebab zakat duit dia yang dapat setiap bulan dia cukup untuk keluarkan zakat. Tak payah tunggu. Pandangan mana? Pandangan Imam mazhab Abu Hanifah lebih bermanfaat pada orang miskin. So kita ambil pandangan macam tu. Tak ada masalah, boleh. Cumanya tak boleh dalam rangka dalam binti bermain-main dengan agama. Hari ini nak ambil hukum cara Imam Abu Hanifah lah. Esok ambil hukum cara Imam Syafi'i. Lusa ambil hukum cara Imam Malik. Ini orang dalam binti bermain-main dengan agama. Maknanya kita boleh ikut sekiranya kita mampu memahami nas. Syarat dia mesti faham kenapa mereka berdalilkan dengan macam itu. Contoh, mazhab Syafi'i, lelaki suami bukan sunnah tak buruk. Bila pergi ke Mekah, boleh juga. Kerana kita ambil mazhab yang lain. So kita kena tahu dalil dia semua-muanya cara macam mana nak buat. Sebab itu perlukan kepada ilmu juga. Baik, bagi orang-orang yang ustaz saya tak tahu mana-mana mazhab, saya ikut saja orang. Ini kita panggil taklidul a'ma, ikut kita. Kalau betul, alhamdulillah, takut-takut kalau salah. Contoh, kita ikut membabi buta di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita buat? Kalau kita salah dah tak bermuka. Kalau orang tanya kat mana ambil tak bermuka, tak buat saya tak bermuka. Atuk saya dulu tak bermuka, ustaz saya dulu pun tak bermuka, guru saya pun tak bermuka. Saya tak tahu. Ya lah, apa kata saya tak tahu, kita jadi apa? Kita tanya ustaz, kenapa tak bermuka ustaz? Sunat. Yalah sunat. Kenapa sunat? Dia kata sunat lagi buat. Ada dalil. Apa yang kita boleh cari? Boleh cari tak jumpa pun dalil. Tak bermuka tadi. Habis. Tak bermuka tidak ada. Tidak ada dalil. Jadi kenapa kita buat? Kerana tidak ikut sebutan. Batal tak solat? Tak batal pun sebab lepas solat. Okay, tapi nak buat kata dasar. Kalau kita katakan ambil dalam bab, ditanya kalau ustaz ada yang menjawab solat tu adalah doa. Bila doa kita sambung. Tapi kita jawab balik kalau doa sambung dua belah tangan ni sebelah kanan ada appreciate satu belah sampai belah kampung ke pinggang macam sama. Pelik-pelik. So kita kata ni taklid buta yang kita tak tahu hukum tapi kita ikut. Tengok orang-orang kata kita pun doa juga. Apa sebab? Tengok orang sebelah doa juga. Taklid buta. Ada yang tak mahu kata perlukan pada yang ngaji
ilmu sebagainya. Supaya kita tahu apa dari dia. Baru kita fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Doa pada Tuhan, beribadat pada Tuhan kau sampai rasa yakin. Maksud yakin ilmu yang betul, baru kita rasa yakin. Ilmu tak betul, kita akan tak rasa yakin. Baik. Nah. Adakah kita lepas? InsyaAllah. Boleh tak kita niat solat berjemaah sebagai imam bersama-sama jemaah yang belum aktif balik? Boleh tak nak solat belakang anak raja satu solat? Kita pun duduk, kita baca tasbih, kita baca lagi sedap. Boleh tak sah solat? Boleh berimamkan dengan orang yang tak aktif balik dengan syarat mumayyiz. Maksud mumayyiz ni dia tahu pergerakan solat, hukum makam kata solat, at least dia tahu. Dia tahu macam mana, maka dibolehkan kita ikut. Kalau tidak, dia tak mumayyiz lagi. Anak baru umur 6 tahun, tahu solat, tapi tak mumayyiz, tak boleh. Kena solat kejap, nyanyi kejap, tak boleh. Kita ikut solat kita tak sah. Baik. Ya. Ustaz, apakah aurat bagi adik-adik tiri? Adik-adik tiri, bapa tiri, ibu tiri yang sama bapa, berlainan ibu ataupun ibu sebapa ataupun sebaliknya. Saudara tiri auratnya, ini boleh tak ada masalah, boleh juga macam biasa. Walaupun boleh tak nak kahwin. Ada satu kes berlaku. Anak tiri kahwin bersama anak tiri. Saya bukan kaitan tamu ini, dah sekali saya jumpa ada kaum yang bolehkan. Anak tiri sama anak tiri dibolehkan mereka untuk berkahwin. Dibolehkan berkahwin. Bila dibolehkan berkahwin, ada sebagian ulama mengeluarkan kata dalam aurat tetap dia kena jaga juga. Tetap dia kena jaga. Walau bagaimanapun kita ambil pada pandangan yang umum, selagi mana mak mereka adalah sama ataupun mak mereka yang itu disebabkan kerana perkahwinan tadi, maka pada dasarnya aurat tadi boleh bagaimana aurat yang biasa. Bagaimana aurat yang biasa pada bapa yang boleh buka sekadar, yang boleh buka dan buka masuk aurat yang buka terus. Sama dengan wuduk lah. Wuduk pun sama juga. Wuduk pun sama juga. Baik. Suku, batal tak suku? Batal. Batal. Okey. Ya, assalamualaikum. Bagaimana kita hubungkan solat itu sendiri yang mak ni kadang-kadang selalunya solat masuk dia lambat dan sampai sejam orang. Mana itu kita lebih penting solat berjemaah awal waktu walaupun tak ada jemaah atau tak langsung jemaah. Okey, baik. Yang pertama tengok tempat yang tak pun dihantar ataupun dijadikan sebagai musola, masjid dan sebagainya, maka kat situ mesti ada orang yang bersolat jemaah. Okey, baik. Kemudian solat pula kita ada tiga bahagian, tiga waktu. Waktu yang afdal, waktu yang harus dan waktu yang wajib. Okey, waktu yang paling afdal di awal waktu. Berkesempatan masuk ke waktu. Kalau sekalian macam surau tadi paling kurang kena ada orang yang mengazankan, melainkan pada waktu siang semua orang pergi bekerja, maka nak sepatutnya tak ada orang nak azankan. Tapi azan pun sebagai salah satu syarat. Baik. Bila berada dalam keadaan macam tu, kita dapat kita seorang diri. Tunggu orang tak ada. Waktu dah masuk solat. Teruskan solat untuk dapat waktu yang mampu. Selesai semua solat, Assalamualaikum, tiba-tiba datang 10 orang ramai. Waktu itu disunatkan kita untuk solat kali yang kedua. Solat yang kedua tadi tak ada di pangkulan, jadi sunat. Kita dapat pahala berjemaah secara beramai-ramai. Ada masalah dibolehkan. Itu cara macam nak gelakkan. Contoh macam banyak lagu jabat-jabat kerajaan yang ada pilih-pilih yang dijadikan solat. Kita dah solat, datang malam, ramai pula. Nak solat lagi sekali tak? Boleh. Bahkan Nabi pernah. Ini hadis saya baru baca di tempat. Baca kat satu tempat. Nabi masuk masjid, tiba-tiba waktu Nabi nak solat dengan sahabat-sahabat, Nabi buat selesai pun ada dua orang tengok-tengok dia tak solat. Saya rasa, apa masalah korang ni tak solat sekali dengan orang? Kata kami dah solat kat rumah yang solat. Apa Nabi kata? Nabi kata, alangkah baik kalau walaupun kamu dah solat, kamu solat bersama-sama dengan kami, kerana kamu akan dapat pahala. Dapat pahala. Kalau tentunya dah solat waktu, kalau memang sanggup, tapi memang ini dah setengah jam lepas. Memang tak ada orang lah. Dia dah waktu. Kita tunggu je. Tak payah. Melainkan dia nanti kita awak jadi imam. Kemudian biasanya imam kali itu kita takkan tunggu waktu zuhur atau asar.
Paling lama kita akan tunggu sekitar 15-10 minit, 15 minit. Lepas tu mana-mana nanti saya memang galakkan saya tulis waktu kan. Okey, waktu menunggu dia. Okey, sejak lepas azan 10 minit. Zuhur 10 minit, asar, maghrib pun lebih kurang sekitar 10 minit. Yang paling lama waktu subuh kita lebihkan sekitar 20 minit atau 15 minit. Macam tu. Yang lain kita letakkan itu seorang boleh tahu. Lebih dari itu kita tak akan tunggu lagi dah. Sama juga bila kita baru saja nak iqamat, baru masuk semua lagi pula solat sunat. Baru saja nak iqamat, masuk lagi pula. Sampai bila tak selesai. Iqamat dia terus, sama ada tanamkan, baca dah buat dia, tanamkan. Teruskan, sampai tunggu lagi dah. Baik. Wallahu ta'ala ala as-sawab wa billahi as-sami'ul 'alim min asy-syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jannatan wa maghfura wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma wa la taj'al lana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda.